Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai murid-murid. Baik, jadi kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk meluncur tinggi. Okey, baik. Jadi untuk pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan belajar tajuk meluncur tinggi. Ataupun kita akan belajar tentang macam mana kita nak buat format laporan. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita. Baik, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan ada dua objektif yang cikgu nak murid-murid kuasai. Yang pertama, cikgu nak murid dapat memahami macam mana cara kita nak membina draft karangan, fakta dan laporan. Yang kedua, cikgu nak murid-murid dapat menghasilkan penulisan laporan secara berformat berdasarkan fakta. Okey, baik. Jom kita tengok yang seterusnya. Okey, jadi untuk aktiviti ataupun pembelajaran kita hari ini, kita akan rujuk buku teks, muka surat 122. Yang bertajuk meluncur tinggi. Okey, jadi dekat buku teks tu kita dapat tengok ada satu isi kandungan ataupun isi-isi tentang pertandingan roket air. Jadi cikgu dah bagikan gambar pada mula-mula tadi. Cikgu cakap kan, itu adalah penghasilan roket air. Jadi sekarang melalui buku teks tu kita dapat tengok macam mana pertandingan roket air ni dijalankan di sekolah. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan tengok macam mana draft untuk karangan. Jadi draft untuk karangan ataupun untuk laporan ni, cikgu ada menggunakan teknik, akan menggunakan teknik pipi daku. Akan dapat lihat dekat sini, pipi daku. Okey, jadi apa pipi daku ni? Okey, P yang pertama berkenaan pendahuluan. Okey, P yang kedua pula tentang penutup. Jadi pendahuluan dengan penutup ni tak ada masalah, cikgu harap, sebab dalam buku teks tu dia ada dah pendahuluan dia dan juga penutup, kita akan lihat di akhir nanti. Okey, untuk daku pula, daku D ni bermaksud untuk di manakah? Maksudnya dekat mana, di mana aktiviti tu dijalankan. A merujuk kepada apakah, apa aktiviti yang dijalankan. K merujuk kepada kenapakah, kenapa aktiviti tu ataupun sesuatu perjalanan aktiviti tu dijalankan. Dan yang terakhir untuk U, U ni untuk apakah, untuk apa aktiviti tu ataupun pertandingan tu dijalankan. Okey, baik. Jadi sekarang apa kepentingan draft isi karangan ni? Okey, yang pertama, supaya kita dapat menulis isi-isi sebelum penulisan laporan sebenar. Dan yang kedua, untuk mengelakkan kesilapan. Jadi penting untuk kita buat draft isi karangan ni, untuk kita tuliskan isi-isi penting dan juga mengelakkan kalau kita tulis laporan terus, nanti akan berlaku kesilapan. Jadi kita buat draft ni untuk mengelakkan kesilapan tu. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat kepada perenggan yang pertama ataupun isi untuk perenggan yang pertama. Okey, jadi kamu lihat pada muka surat 122. Okey, jadi yang di bahagian atas ni, ini ialah untuk nanti pada muka surat 1, 2, 3 pendahuluan dah diberikan. Jadi kamu cuma salin balik pendahuluan tu. Jadi sekarang kita tengok perenggan untuk yang pertama. Ini adalah isi-isi penting yang diberikan. Okey, jadi kita menggunakan teknik daku. D, di manakah? Okey, jadi aktiviti tu dilaksanakan di dewan. Okey, A, apakah? Apa aktiviti tersebut? Aktiviti dia ialah aktiviti kategori pertama, iaitu pembentangan kumpulan selama 10 minit. Dapat lihat dekat sini. Ni kenapa pembentangan dilakukan? Supaya pihak juri dapat membuat penilaian. Dan U, untuk apa penilaian tu dilakukan? Untuk menguji peserta dalam kemahiran bersoal jawab, kefahaman hukum sains dan juga aspek kreativiti serta inovasi. Okey, itu untuk isi yang pertama. Kita lihat isi yang kedua pula, maksudnya perenggan yang kedua. Okey, kita gunakan teknik daku lagi. Okey, D untuk di manakah? Untuk aktiviti ataupun perenggan yang kedua ni dilakukan di padang. Okey, apakah aktiviti tersebut?
Kategori kedua ialah pelancaran roket air sasaran. Dan kenapa dilakukan dekat padang? Sebab peserta menyasarkan roket ke tanda jarak 80 meter. Jadi yang terakhir, U. Untuk apa penilaian dilakukan? Untuk menilai paras air, tekanan udara dan juga sudut pelancaran roket sama ada betul ataupun tidak. Seterusnya kita pergi kepada perenggan untuk isi yang ketiga. Murid-murid tengok dekat buku teks muka surat 122 kat bawah tu. Dia cakap yang ni kita gunakan teknik daku juga, tapi untuk D dengan K kita tak gunakan. Jadi kita cuma guna A dan juga U. Apakah aktiviti? Aktivitinya ialah pelancaran roket air payung terjun. Kita ambil isi daripada yang diberi pada buku teks ni. Apakah roket air payung terjun itu? Tambahan beban telur sintetik seberat 60 gram. Itu isi penting dia. Dan U, untuk apa penilaian dilakukan? Untuk membuat catatan masa roket yang berada di udara paling lama, dan juga untuk melihat paras air dan tekanan udara yang digunakan. Jadi kita dah selesai. Kita dah selesai bincang isi pertama, isi kedua dan juga isi yang ketiga. Jadi sekarang kita tengok kepada penutup. Jadi penutup kita kena buat sendiri ataupun kita kena tulis sendiri. Jadi kita tengok dekat muka surat 1, 2, 3. Murid-murid tengok dekat muka surat 1, 2, 3 dekat bawah tu. Ada yang dia tulis macam ni, sebelum berakhir. Ini ada isi-isi penting dia. Keputusan diumumkan, bakat kreatif terselah, berlangsung dengan jayanya. Kita fokus dekat isi-isi penting tu dulu. Untuk penutup, apakah aktiviti yang dilakukan? Aktivitinya ialah pengumuman keputusan. Jadi untuk apa pengumuman keputusan ni dilakukan? Untuk memberi penghargaan kepada bakat kreatif yang terselah. Bakat siapa? Bakat pelajar lah. Pelajar yang masuk pertandingan tersebut. Baik, jadi setelah kita mendraft isi-isi penting yang terdapat dalam teks muka surat 122 tadi, jadi kita dah draft, kita dah dapat isi penting berdasarkan buku teks tersebut. Jadi sekarang kita tengok muka surat 123 pula. Ini adalah contoh laporan, contoh format laporan yang diberi pada buku teks. Jadi kita tengok untuk laporan, untuk tajuk, ini tajuk laporan tempat kosong. Jadi murid-murid mesti tulis sendiri laporan apa. Jadi kena rujuk dekat buku teks muka surat 122. Jadi pendahuluan dah diberikan, kamu cuma salin. Dan untuk isi pertama, isi kedua dan juga isi ketiga, dan juga penutup, kamu semua mesti buat secara dengan menggunakan ayat yang sendiri dan juga isi yang telah diberikan, fakta yang telah kita bincangkan tadi. Jadi kita tengok macam mana bila kita buat pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan juga penutup. Baik, kita pergi kepada perenggan yang pertama. Ini berkait dengan isi pertama. Kita lihat, fokus dekat sini. Ini contoh yang cikgu berikan. Kategori pertama ialah pembentangan kumpulan yang berlangsung di Dewan selama 10 minit. Pihak juri melakukan penilaian kumpulan. Pada sesi ini, peserta pertandingan diuji dalam kemahiran pembentangan, kemahiran bersoal jawab, hukum-hukum sains serta aspek kreativiti dan inovasi. Kita tengok perenggan yang kedua. Seterusnya, kategori kedua pula ialah pelancaran roket air sasaran yang dilaksanakan di kawasan padang. Kejayaan roket air ini bergantung kepada paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket. Sekarang kita akan lihat perenggan yang ketiga. Untuk perenggan yang ketiga, kita fokus kepada isi yang ketiga. Kategori ketiga ialah pelancaran roket air payung terjun. Pada ketika ini, telur sintetik seberat 60 gram dijadikan beban dan diletakkan pada roket air. Catatan masa diambil oleh juri untuk roket yang lama berada di udara berdasarkan pada tekanan udara dan paras air yang dikenakan. Baik,
Jadi untuk perenggan pertama, kedua dan juga ketiga, untuk isi pertama, isi kedua dan juga isi ketiga, cikgu bina ni berdasarkan apa? Cikgu bina berdasarkan isi-isi penting yang telah kita draft di awal video tadi. Mudah-mudahan dah tengok kan. Jadi kamu kena hasilkan laporan mengikut fakta dan juga isi yang kamu draft, yang dah kamu dapat daripada buku teks dan daripada contoh laporan yang diberikan. Okey, baik, sekarang kita akan lihat kepada penutup. Ini untuk penutup. Sebelum majlis berakhir, keputusan untuk pemenang dan peserta lain diumumkan. Pengumuman pemenang dan kedudukan untuk peserta lain dilakukan untuk memberi penghargaan kepada bakat kreativiti pelajar-pelajar yang terserlah. Upacara tersebut berjalan dengan jayanya. Baik, jadi setelah kita habis tulis perenggan penutup, kamu mesti menulis format untuk tarikh, format untuk tanda tangan dan juga jawatan kamu. Okey, jadi yang pertama, bila kita habis tulis perenggan penutup, kita mesti tuliskan tarikh laporan. Tarikh laporan ditulis di sebelah kanan. Di sebelah kanan buku bersamaan dengan baris penulisan pengakuan pelapor tu, yang laporan disediakan oleh. Seterusnya di bawah laporan disediakan oleh ni, kamu mesti letakkan tanda tangan kamu, dan di bawah tanda tangan kamu tulis nama kamu. Di bawah nama tu kamu tulis jawatan. Jawatan kamu. Jawatan sebagai setiausaha Kelab Sains Sekolah Kebangsaan Tunku Intan Safinas. Okey, jadi kita dah selesai macam mana kita nak bina laporan mengikut format. Okey, jadi untuk tajuk, kita berbalik kepada tajuk sebab tajuk tidak diberikan tadi. Okey, jadi yang mana satu tajuk, cara penulisan tajuk yang sesuai dan betul untuk laporan? Okey, di antara tiga-tiga ni hanya satu yang betul. Yang mana yang betul? Okey, yang pertama betul. Jadi cara kamu nak tulis tajuk, kamu mesti tulis dengan macam ni. Laporan pertandingan roket air Carnival Science Sekolah Rendah Negeri, kamu kena tukar negeri Kedah, untuk tahun 2021. Okey, jadi untuk setiap perkataan, huruf di hadapan mestilah huruf besar, yang lain huruf kecil. Okey, baik. Yang dua contoh lagi ni contoh yang salah. Baik, jadi kita bergerak kepada tugasan yang perlu kamu lakukan. Jadi untuk tugasan, cikgu nak kamu bina satu penulisan laporan mengikut tajuk dan isi-isi yang diberikan pada muka surat 122 dan juga 123. Okey, kamu mesti hasilkan laporan mengikut seperti contoh ni. Kamu mesti hasilkan penulisan perenggan isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan juga penutup menggunakan ayat yang sendiri. Menggunakan ayat yang kreatif. Kamu susun sendiri ayat-ayat kamu, sebab isi-isi penting dah diberikan. Jadi cikgu nak tengok macam mana kamu hasilkan penulisan laporan tersebut. Seterusnya, selepas siap, kamu boleh hantar hasil tugasan tersebut kepada cikgu. Okey, untuk sebarang pertanyaan boleh bertanya kepada cikgu bila-bila masa saja. Okey, jadi cikgu harapkan murid-murid dapat melakukan tugasan dengan baik dan selamat maju jaya. Okey, kelas kita sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.